Nampak saya tak? Minta pula iPad sana. Okey, Rojini masuk dia tak masuk Rokia. Oh, masih lagi nama Rokia ni. Kena tukarlah. Awal-awal lagi kita rename dulu tak apa. Okey, baiklah. Okey, kita sambung. Video pertama tadi, dan dalam YouTube dia akan ada video pertama, dia akan ada video kedua. Dia akan ada macam ada sambungan. Kamu tengok nanti kemudian. Murid-murid macam kelas 1 rasional dia dah tengok bagaimana cikgu buat rakaman dan boleh sambung balik yang rakaman kedua. Cikgu buat secara auto. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okey, cikgu share screen dulu. Kalau cikgu cakap, okey, contohlah cikgu tengah bercakap tapi gambar tak ada. Beritahu cikgu, okey? Okey. Okey, baiklah. Kita teruskan. Baiklah. Contoh, ini kaedah membuat popiah basah. Okey, nampak? Okey. Walaupun dia macam, kita tak boleh terkejar dulu coding-coding, jangan terkejut. Jangan. Sebab dia ada prinsip dia. Sebab komputer tak sama macam kita memberi arahan pada manusia. Okey, contohlah kita beri arahan pada adik kita. Pergi ambil remote aircon, pergi ambil remote kipas, pergi ambil remote TV, dia automatik dia boleh ambil. Tapi kalau ianya sejenis robot, kita kena programkan dia ke mana arahkah laluan untuk pergi ambil remote. Robot tu komputer lah. Sebelum menjadi robot, asalnya dia adalah satu sistem coding. Ada coding dan coding itu akan diberi arahan pada robot, robot akan buat tindakan secara mechanical melalui coding, secara programming, kemudian kita akan beri arahan pada robot, robot akan menggerakkan mechanical dengan arahan yang kita beri. Komputer pun sama. Sekarang kamu belajar komputer. Robotik tunggu dulu. Siapa-siapa yang menguasai komputer akan boleh menguasai robotik. Kalau minat robot, akan menguasai kemudian robot. Tapi terlebih dahulu kena faham teori pemikiran komputasional. Sekejap Okey, baiklah. Okey, mula-mula popiah basah. Mana kita kenal? Cikgu tak nak ambil contoh lain, kita ambil contoh buku teks cukup. Okey, bagaimana kita beri arahan atau kita bagi cara menu menyediakan? Okey, pernah tengok menu orang masak makanan? Durga? Pernah tengok? Nak masak je kita tengok menu. Nak masak apa? Kari kambing. Nak masak kari ayam. Kita tengok apa? Menu. Yes, betul Durga. Menu. Dan step menu, dia mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai akhirnya siap. Jadi, bila menu salah beri, contohlah, kita nak suruh orang masak nasi, belajar baru masak nasi, orang tu nak tengok cara menu masak nasi. Kita suruh dia, okey, ambil periuk. Ambil periuk, masukkan periuk dalam periuk karen tu. Masukkan yang periuk yang luar, yang dalam tu masukkan. Kemudian kita suruh dia plug, onkan plug. Kemudian kita masukkan suhu beras. Kemudian kita masukkan air. Apa jadi? Selamat tak penggunaan tu? Nur Ainan. Tak selamat. Yes. Tak selamat. Terima kasih Durga. Ada murid dia akan memberikan pandangan dia tanpa cikgu panggil nama, bagus. Tetapi kalau dah terlalu banyak, kita akan beri peluang pada murid lain. Terima kasih Durga. Tak apa, cikgu tak marah. Dalam kelas ni ada murid lain menunggu-nunggu cikgu memanggil namanya. Ada murid lain, tak nak, aku tak nak. Kalau boleh tak nak. Tapi kalau tak nak, apa gunanya masuk kelas kan? Apa gunanya nak masuk ASK? Di sinilah peluang dia. Okey, baiklah. Lagi ni mana Cikgu kurang, ada seorang
Yasmin mana Yasmin? Allah Akbar Yasmin. Yasmin mohon ASK tapi tak nak masuk. Siapa kenal Yasmin? Suruh dia masuk kelas pukul 3. Kalau permulaan ni kita pukul 3. Nanti lama-lama kita bincang bila hari yang masa kita sesuai. Okey. Popia tadi popia basah. Okey. Dalam step popia basah, dia ada step dia yang pertama. Sediakan apa? Pilih kulit popia, nampak? Ya. Okey. Siapa? Kamu tengok dia ada langkah-langkah dia. Tak boleh tak kita buat langkah yang ketiga dahulu? Apa jadi kalau kita buat langkah ketiga ni first? Tak jadi. Macam hasil output dia mesti bermasalah, betul tak Daniel? Okey. Betul tak? Kalau kita buat burger pun sama. Dia mesti ada satu lapisan, kita letak apa. Akhirnya kita tutup dengan roti juga kan? Roti yang bawah tu mesti tahu ni tapak roti. Tak boleh terbalik. Kalau terbalik mesti terbakar yang apa? Hangit yang di bahagian atas tu pula. Okey, baiklah, cikgu padam semula. Okey, cikgu kembali semula pada langkah pertama. Langkah pertama pilih popia. Kedua sediakan inti. Okey. Ketiga tadi kita dah rentangkan kulit popia, kemudian yang ketiga kita ambil yang kita isi sediakan inti tu, sapu dekat kulit popia. Okey, nampak? Jangan letak inti itu kita letak atas pinggan, kemudian kita letak kulit popia. Macam mana? Apa jadi kalau kita mulakan dengan dua dulu? Okeylah, cikgu. Bolehlah sediakan inti dulu. Letaklah dah siap-siap, kita letak atas pinggan. Okey, kemudian baru kita letak kulit popia. Apa jadi? Macam mana kita nak balut, betul tak? Nanti kita nak terkam tu. Macam mana aku nak ni letak? Boleh bayangkan. Cikgu cakap ni sebab kalau cikgu tak ada dalam kelas. Kita ni secara online. Jadi kita nak buat pun susah. Tapi kalau kita letak kulit popia dulu atas pinggan, kemudian pinggan tempat sedia, pinggan sedia kata. Barulah kita letak inti atasnya, senang kita nak balut. Okey, baiklah. Seterusnya. Amir Hazim. Mana Amir Hazim? Dia tulis tapi tak masuk. Dia tahu tak macam mana klik. Amir Hazim kelas apa? 17 ke 1 rasional? 17 Boleh beritahu siapa murid 17? Ainun Tasnim, minta tolong. Dia tahu tak bila dia dah bagi nama, dekat atas tu dia kena klik link Zoom. Okey, baiklah. Seterusnya. Pemikiran komputasional. Baru kita nak masuk. Okey. Agak-agak kalau baca ni boleh faham tak? Baca tak apa tanpa cikgu pun boleh tak? Agak-agak boleh faham? Siapa setuju? Kalau baca boleh jadi faham. Umar kenapa Umar ni? Keluar masuk. Ada problem Umar? Okey. Baiklah. Kalau baca, kita mungkin tak faham. Jadi kita masuk kelas. Okey, cikgu terangkan dahulu. Cikgu bacakan. Cikgu nak murid ada satu orang baca, kemudian cikgu terangkan. Okey, cikgu nak murid yang rajin untuk bercakap. Siapa dia? Boleh? Cikgu kenal dahulu. Kalau kita ni, kita tak pernah jumpa bersemuka. Kamu rajin-rajin kenalkan diri. Macam Durga, cikgu dah ingat dah sekarang. Cikgu dah memorize nama dia. Daniel pun cikgu dah memorize. Cikgu ingat masa cikgu ajar dia. Dia buka video. Okey. Qurrata Ain pun, Mikael pun sama. Okey. Okey, siapa nak kenalkan diri dia dan baca? Siapa? Boleh? Tak ada? Okey, cikgu pilih nama. Syekh Umar. Okey, mulakan baca. Cikgu suka kamu punya headphone tu. Okay. Apa cikgu? Okey. Kamu nampak tak apa yang cikgu tunjuk asas pemikiran komputasional macam buku teks tu? Nampak tak? Nampak. Okey, bacakan. Baca tajuk dan baca dia punya dua perenggan cukup. Asas pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional bukanlah tentang komputer atau berfikir seperti komputer. Sebenarnya komputer tidak boleh berfikir sendiri.
Pemikiran computational ialah satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Okey. Ayat ni famous. Okey. Perenggan pertama dah menerangkan. Okey, komputer tidak boleh berfikir sendiri. Komputer tu kosong. Dia tak ada roh. Dia tak ada roh. Bagaimana kamu tengok pernah main kereta kontrol? Okey. Kereta kontrol tu kalau kamu tak gerakkan dia ke hadapan, dia takkan gerak dengan sendiri. Kamu akan memberi arahan, gerak ke hadapan, gerak ke kanan, gerak ke kiri. Jadi kereta kontrol kalau kamu tengok, dia tak ada roh. Dia tak hidup. Dia mati. Tapi kalau kamu beri arahan, dia akan hidup. Tapi bukan bermaksud macam hidup macam manusia. Okey, boleh faham Kemudian ayat yang bawah itu, perenggan kedua, pemikiran computational ialah satu proses. Apa itu proses? Prosesnya ada arahan. Bila kita memberi arahan dan komputer menerima arahan dan komputer akan buat arahan itu. Itu adalah proses. Bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia. Contoh, masalah apa yang manusia perlukan komputer? Okey. Contoh di kilang. Sepenuhnya di kilang dah pakai mesin. Sebelum mesin itu menggerakkan barang-barang. Kalau kamu tengok satu video dokumentari barang kilang bergerak. Barang kilang bergerak. Dia mesti ada seorang yang telah setting macam mana pergerakan barang itu, berapa saat, berapa minit, apa perlu dibuat. Okey. Kita tengok mesin di kilang. Ada komputer yang menggerakkannya. Ada komputer yang telah diberi arahan untuk menggerakkan mesin-mesin tu. Okey. Jadi berbantukan apa? Contoh, dalam kehidupan kita di rumah. Apa yang kita gunakan komputer? Walaupun tak ada komputer, tak ada komputer. Contoh sekarang guna handset. Guna handset. Tolong apa? Boleh tolong apa? Tolong berkomunikasi. Tolong mendaftarkan anak ke sekolah. Tolong apa lagi dalam handset ni? Tolong tengok berita. Betul tak? Tolong apa lagi komputer boleh buat? Apa lagi? Siapa ada idea? Komputer boleh tolong manusia. Dia tolong apa? Menyelesaikan masalah apa manusia? Di kilang banyak. Proses apa? Production. Apa dia? Timpan apa? Simpan memori. Simpan memori. Okey, dia berfungsi untuk simpan memori seperti ambil gambar. Betul. Lengkapkan ayat. Simpan memori. Yes, file. Yes. Dokumen. Okey. Tapi kita tengok ke arah itu secara maya. Tapi jangan kecilkan kita punya pemikiran kepada kecil je. Dia boleh ke cara maujud. Sekarang ni dulu kita ada printer. Kalau tengok printer itu keluarkan dakwat, tulisan, surat. Kita boleh buat photostat banyak-banyak, keluar banyak-banyak, membantu manusia. Benda yang boleh diedarkan ke kertas itu, contohlah kita nak buat 100. Orang dulu, bagaimana mereka mencetak kertas? Mereka guna karbon. Okey, dia adalah orang lama. Dia cetak, dia gelik, dia panggil gelik. Orang dulu panggil gelik. Dia cetak pusing, benda tu berpusing. Lama-lama ada mesin yang dia elektrik, kemudian dia buat gear, gelik dia terus banyak. Kamu kalau tengok photostat sekarang dah canggih. Tengok printer. Kita boleh membantu memperbanyakkan dokumen. Photostat. Okey, lagi. Sekarang printer dah boleh buat apa? Siapa tahu? Scan dokumen dari komputer. Jadikan kertas. Ya, betul. Itu masuk ke dalam data, itu masuk ke dalam komputer. Data yang kita nak masukkan ke dalam komputer. Ada satu lagi, printer. Printer apa yang boleh bantu manusia lagi? Lebih hebat daripada printer yang pakai dakwat. Cikgu nak tanya, printer apa sekarang? Siapa tahu? Printer 3D. Bagus, terima kasih Nur Ainun. Okey. Okey, printer 3D. Boleh buat mainan lagi. Dia keluar, dia cetak. Okey, kita programkan berapa kiraan calculation dia. Kita boleh buat permainan. Kita boleh cipta permainan 3D. Buat masa ni cikgu minta maaf, nanti cikgu akan tunjuk gambar-gambar apa yang cikgu sebut nanti.
Okey, sebab hari ni kita mukadimah. Okey, itulah membantukan manusia. Ada orang dia boleh dia guna printer 3D, dia buat suit Iron Man. Dia buat suit Iron Man. Jadi suit Iron Man, jadi muka Iron Man dia cetak. Okey. Boleh cikgu cerita ni boleh faham? Okey. Kemudian berbantukan mesin. Okey. Tak apa. Buat masa ni macam boring sikit. Pertama memanglah boring. Nanti kedua, ketiga tengok macam matematik. Ada main-main kan. Okey. Murid jujur je lah, tak tahu dia cikgu matematik ajar cara macam mana kan. Okey. Atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asasan komputer. Ni kita nak belajar. Macam mana daripada pemikiran. Ayat ni kena rakam. Perkataan ini dia sangat penting. Banyak soalan sains komputer ini yang sangat-sangat penting. Macam mana kamu menyampaikan jawapan berdasarkan ayat ini. Okey, boleh? Boleh. Teori ni sangat penting. Teori ni paling nombor satu. Nombor satu, tak ada benda lain. Tak ada nak tanya macam mana buat Microsoft Word, tak ada. Okey, nanti kamu akan lihat. Okey, kemudian pemikiran komputasional. Kita kena, sebenarnya kita akan belajar, sebenarnya dalam kesimpulan ni kita akan belajar memberi arahan. Macam mana kita nak belajar memberi arahan. Okey, pemikiran komputasional memecahkan sesuatu masalah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Okey. Kalau kita contoh, cikgu akan serahkan pada ketua kelas. Ini bayangkan masa kita di sekolah rendah, darjah 5 lah yang paling banyak pergi sekolah. Darjah 6 dah kurang sikit. Masuk tingkat 1 lagi lah belum masuk sekolah. Okey, pernah tak siapa pernah jadi ketua kelas, cikgu sekolah suruh edarkan kertas soalan periksa ke, kertas jawapan periksa. Mesti nak cari nama, betul tak? Kan? Siapa pernah buat? Siapa pernah buat? Cuba raise your hand. Ataupun pernah tengok kawan buat pun boleh tahu. Macam mana dia edarkan. Susah ke senang? Mikael pernah. Daniel Afiq pernah. Okey. Okey, cikgu tanya 3 orang ni dulu. Yang lain sabar dulu Nanti dah terlalu banyak cikgu tak dapat panggil. Mikael, macam mana kamu edarkan kertas jawapan murid selepas berperiksa nak bagi kawan-kawan? Macam mana kamu edarkan? Hello, unmute dulu. Terima kasih kerana video ni lah cikgu lihat, tengok mulut bergerak tapi tak unmute. Cikgu tak, kita orang tak dengar. Okey, boleh. Okay, Mikael, berikan pendapat sekejap. Pas ke kawan yang belakang. Oh, macam tu. Kemudian kawan yang belakang tu cari. Taklah. Saya pergi ke meja, hantar kertas itu ke meja kawan. Maksudnya lepas tu kamu ikut sekali tak kertas tu atau kertas itu bergerak sendiri? Kertas tu bergerak sendiri. Oh, pas-pas lah. Okey, terima kasih Haikal. Okey. Tak apa. Okey, terima kasih memberi pandangan. Daniel Afiq, samakah pendapat kamu dengan Haikal? Mikael. Mikael, sama? Okey, sama. Okey. Bagaimana kalau tugas itu diberi, cikgu kata, jangan paskan kertas. Cikgu nak benda ini rahsia, kertas jawapan itu rahsia dan tidak boleh dipas-pas, kemudian kamu ditugaskan untuk menyerahkan pada rakan lain seramai 100 orang. Contoh 100 orang. Macam mana kamu nak buat kerja 100 orang? 30 orang, 20 orang sekejap boleh. Tapi 100 orang dia akan terasa apa? Lama ke sekejap? Lama. Lama. Nak mencari rakan lain. Kita kumpul ramai-ramai kat padang, nak cari. Betul tak? Susah kan? Contohlah masa sukan. Mestilah susah nak cari orang. Betul tak? Okey, cikgu tanya. Siapa yang boleh beri pendapat? Bagaimana nak selesaikan masalah itu dengan mudah? Di kertas ni ada nama-nama. Okey, banyak-banyak kertas tu nak bagi 100 orang ni ada nama-nama dalam kertas tu. Macam mana nak bagi, nak panggil satu-satu? Nak dengan cepat. Macam mana? Kumpulkan ke semua pelajar. Kumpulkan. Bila kumpul 100 orang, ambil masa lama ke sekejap? Sebab nak edarkan dengan memang kita dah sedia orang 100 orang tu. Ada tak cara lebih cepat? Lebih cepat daripada
Kita nak satu-satu tu. 1 hingga 100 tu lama. Kita nak jumpa satu-satu. Macam mana cara dia? Lebih cepat macam mana? Ada tak? Okey. Selain daripada Daniel Afiq nak memberi pendapat, selain orang lain, Qurratu Ain, jangan senyap Qurratu Ain. Cakaplah. Rugi kalau kita masuk kelas online tapi kita tak bercakap. Tapi tadi siapa yang nama guna Rokiah ni? Cikgu dah lupa dah. Sebab bila cikgu rename untuk tadi, dia tak boleh kekal lama. Nanti balik semula, nanti setting kat Zoom, nama kamu sendiri ya. Mungkin nama mak ni, Puan Rokiah Mak Said ni, nama ibu. Nanti setting. Tak belajar setting. Okey. Cikgu kira sampai 5. Kalau tak ada, cikgu terpaksalah sampaikan. 1, 2. Menggunakan wakil. Menggunakan wakil. Memanggil orang untuk tolong study. Mencari lagi. Ahli akan membantu. Jadi, jika cikgu suruh beri arahan kamu seorang sahaja, sebab komputer dia tak boleh panggil orang lain. Kalau kita ikut pemikiran komputer, kita macam mana kita nak ajak komputer lain? Bahagi kepada kumpulan. Betul. Kertas. Sabar. Siapa tu? Betul. Hampir tepat. Saya. Siapa cakap tadi? Bagi kumpulan. Okey, macam mana Umar. kumpulan? Umar. Macam mana kamu bagikan kumpulan itu? Bagaimana kamu nak Membahas. Cikgu tak dengar. Bahagi ikut nama. Bahagi ikut nama. Ikut kelas. Ikut kelas, okey, boleh. Lagi, kalau dah satu kelas tu dah tak tahu kelas mana? Contoh, apa lagi lebih mudah? Ada lain? Jantina. Betul. Paling tepat sekali. Terima kasih Umar. Paling tepat sekali. Kita pecahkan jantina lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Kertas itu dah diproses pengasingan. Tajuk ada kaitan dengan tajuk ni. Okey, minta maaf ya terlebih 5 minit. Okey, cikgu harap jawapan tadi menjadi sumber akan datang. Hari Khamis ni kita ada lagi ya. Kita belajar ni. Okey, cikgu terangkan kenapa Umar bagi jawapan pecahkan kepada jantina. Okey. Kertas yang kita ada kita boleh asingkan nama lelaki, nama perempuan. Sebentar. Hello Kak, saya ada kelas. Minta maaf Kak, sekejap. Nanti saya sampaikan semula Kak, saya ada kelas. Okey, sekejap Okey, baiklah. Sebentar Jadinya, kalau cikgu baca lagi ayat dalam buku teks ni, pemikiran komputasional memecahkan. Kamu tengok memecahkan suatu masalah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Kita bila nak selesaikan masalah, kita pecahkan. Proses seterusnya ialah mengesan dan menggunakan pengecaman corak. Okey, tak apa, itu kedua. Tapi tujuan yang pertama hari ni, tajuk pertama ialah sebenarnya nanti kita akan sambung lagi sebab hari ni mukadimah banyak. Ini. Cikgu bulatkan. Cuba bacakan apa cikgu bulatkan tu. Okey, boleh zoom in, zoom out. Okey. Okey, apa cikgu ajar tu? Apa yang pertama, tajuk pertama cikgu nak sampaikan? Cikgu bulatkan tu. Ada cikgu bulatkan, nampak? Boleh baca tak? Lerayan. 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 Jadi kita lerai tu maksudnya pisah. Jadikan dia kumpulan. Okey. Terima kasih pada Umar. Okey, yang lain jangan juga lain nama-nama tak disebut. Terima kasih. Lepas ni kita nak dengar suara Chong Mason. Kita nak tengok muka Faraliza pula. Okey. Kita nak tengok muka Wang Weru. Kita nak dengar Rojini memberi pendapat. Boleh lepas ni? Okey. Dah cukup masa lah 1 jam. Okey. Kita sambung hari Khamis. Jemput murid yang lain depan ni. Kalau tengok muka kawan kamu tak ada, tadi ajak rakan yang mana kamu rapat masa di sekolah rendah, ajak mereka. Okey, boleh Adam? Lepas ni cikgu nak dengar Adam pula bersuara. Tadi suara sikit je kan? Okey, boleh. Nak masuk kelas komputer, nak minat komputer ni mesti ada minat nak exposekan diri. Vinashini jangan lupa. Jangan tengok je. Sama-sama ikut fikir sama. Boleh? Okey. Okey, itu saja. Okey, sekejap Boleh baliklah kelas. Boleh balik rumah.
Balik-balik rumah. Boleh keluar kelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey. Jumpa hari Salam. Okey, kita sambung. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye. Bye. Dah, keluar. Ya, baru dengar suara macam suara kanak-kanak ni. Okey. Okey. Dah, boleh keluar. Oh, jap, cikgu nak baca chatting apa ni?